malam ini kita akan membicarakan hadis yang seterusnya, yaitu hadis yang diriwayatkan an Abi Al-Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh daripada Abil Abbas, nama sebenarnya ialah Sahlun bin Sa'ad As-Sa'idi, daripada kabilah Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, datanglah seorang lelaki berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan, apabila aku lakukannya maka Allah sayang kepada aku dan juga manusia pun sayang kepada aku. Allahu Akbar. Maknanya para sahabat sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara yang baik, di mana agar Allah Subhanahu wa taala sayang dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian baginda mengatakan, zuhudlah kamu dengan dunia, maka Allah akan sayang kepada kamu. Dan zuhudlah kamu apa yang ada pada manusia, nescaya manusia akan suka dengan kamu. Ni nak bagi Allah sayang, maknanya kita hanya sekadar sahaja mencari rezeki di atas muka bumi Allah ini, bukanlah untuk mengayakan diri kita sehingga kan anak cucu pun boleh tumpang tu, sampai cucu cicit boleh tumpang. Punya kaya sampai cucu cicit pun boleh tumpang. Yang kedua, zuhud dengan apa yang ada pada orang lain. Kita tengok orang lain hebat, ada kereta Mercedes, ada BMW, ada Ferrari, ada McLaren, ada Bugatti, semua ada. Katakanlah kalau motor besar pula, ada yang Aprilia apa lagi tahu? Tak tahu lah, kita pun tak pernah tahu kan. Lebih kurang itulah. Motor pun ada, Aprilia pun, BMW pun ada, Yamaha CBR 1000 pun ada, Honda pun ada. Katakanlah macam tu. Jadi kita pun teringin, kita pun teringin nak ada macam tu juga, macam seperti mana orang lain ada juga. Sehingga kan kita sanggup pi rumah dia, pilah duk tanya motor ni lah, duk tanya kereta ni lah, duk tanya tentang rumah, sampai orang tua rumah pun ceritalah, hak ni beli tanu, hak ni berapa harga. Allahu Akbar. Tu antaranya. Maknanya kita pi, mungkin ada orang yang pi tu ada tujuan yang tertentu. Ada setengah orang yang pi kepada rumah orang yang senang-senang, yang kaya-kaya ni, sekurang-kurangnya dia adalah dapat habuan-habuan apa. Apatah lagi kalau sanggup meminta-minta. Yang tu. Kalaulah kita lah ada orang duk rajin main minta kat kita, kita pun rasa rimah. Amboi, tak ada orang lain dah ke? Aku ni baik sangat aku, sampai orang duk main duk minta setiap hari ni. Tu contoh dah. Sampai kita pun rasa rimah, kita pun rasa gelisah kalau ada orang main jumpa rumah kita setiap hari. Duk main ketuk pintu ni, ada wakaf pagi, tu petang orang lain pula main. Kata kalau ada orang main minta sumbangan, amboi macam aku kaya sangat. Jadi kita pun rasa muak, rasa pun tengok muka tingkat dulu. Ada orang nak minta sumbangan, tak payah, tak buka, tak jawab salam. Orang bagi salam pun tak mau jawab. Tu ibarat dah lah. Orang bagi salam pun tak mau jawab dah.
Pasal apa? Nak main minta lagi. Baru pagi tadi ya bagi. Hak ni hak main pula game mana pula tak main. No. Main malam tak lagi pula. Allahu Akbar. Jadi baginda Rasulullah mengatakan salah satu syarat untuk kita mendapat kasih sayang, cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kalaulah hanya sekadar kita dengan anak-anak. Boleh hidup di atas muka bumi Allah ini dengan penuh kesyukuran, iaitu dengan boleh laksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tu pun sudah cukup rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak pi usahalah cari nak fikir siapa anak cucu cicit nak fikir siap dah. Nanti kalau tak beli tanah ni, cucu kita cicit kita nak duduk tang mana? Dia fikir cucu cicit 30-40 tahun lagi. Allahu Akbar. Ada orang fikir macam tu Orang yang semakin tamak, semakin kaya, dia takkan puas, dia akan usaha lagi nak buat bagi jadi lagi kaya. Dia sanggup buat pinjaman lagi semata-mata untuk menambahkan lagi kekayaan dia. Yang duk ada lah ni pun hutang tak ada bayar habis lagi. Pergi tanya bank ni, kalau saya ni buat pinjaman nak tambah lagi, nak buat bangunan baru boleh tak? Bank pun cek balik, check and balance. Dia tengok kemasukan kita berapa, keluar kita berapa, bayar hutang berapa. Boleh lagi buat ni, boleh buat 500,000 lagi. Saya nak buat satu lagi bangunan. Hak duk ada tu pun bayar hutang tak habis lagi, tapi nak tambah lagi. Allahu Akbar. Kemudian kita rasa seronok, hati kita rasa seronok kalau dah boleh tengok Allahu Akbar, rumah macam sama besar dengan masjid tu. Contohlah kan, punya hebat tu dia dengan dinding-dinding Masya Allah, dengan lampu atas dinding tu penuh, kalah masjid lagi. Rumah tu pasang pula lampu warna-warni, Masya Allah. Masjid pun tak boleh nak pasang, tak larat nak bayar, tapi dia tak apa, sanggup buat. Contoh. Maknanya apa? Adakah Allah suka yang macam tu? Belum tentu. Belum tentu Allah suka. Tambah lagi pula kalau duk fikir tentang hal dunia, sampai semayang pun tak dan, apa ibadat pun tak dan. Semayang sampai doa pun tak dan, wirid pun tak dan. Duk fikir sekali lagi telefon duk bunyi sedia 24 jam telefon. Nak tidur pun tidur tak lena. Setengah orang ada tidur tak lena, tambah-tambah yang jenis buat bisnes yang melibatkan orang ramai tanpa ada waktu. Contoh dah. Hak yang siapa ada towing kereta, pukul 3 pagi ni telefon saya duk ada datang ni tayar kereta saya pecah ataupun enjin mampus, minta tolong mai Ustaz. Pukul 3 pagi tak tolong pun kesian orang telefon. Pi juga. Tu contohlah kan. Contoh. Maknanya sampai tak dan, nak tidur pun tak dan, nak semayang pun tak dan, nak zikir pun tak dan. Allahu Akbar. Kalau boleh buat yang semua tu, yang seperti mana yang Allah tetapkan, insya-Allah Allah sayang. Tapi ada ketikanya orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan lagi rezeki kat dia. Allah akan tambahkan lagi kat dia, biar sampai dia sibuk sampai tak ada nak fikir dah. Orang ajak tak pergi mengaji ke malam ni? Minta maaf lah, sekejap lagi ada orang nak mai. Kawan nu nak mai, kawan ni nak mai, tak dan, minta maaf. Bukan tak mau pi, nak pi tapi tak dan. Allahu Akbar. Allah akan sibukkan lagi dia sehingga kan dia lupa terus sampai dia tak dan langsung. Kalau boleh sembahyang sehari daripada 5 waktu, boleh sembahyang 2 tu pun kira hebat dah. 2 tu kira hebat dah. Hal lain tu minta maaf lah, tak dan, semua tak dan. Allahu Akbar. Sebab apa? Allah uji dia dengan dunia. Bagaimana Allah rakamkan di dalam ayatnya yang berbunyi, fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang kita tengok rumah orang, Allahu Akbar,
Subhanallah, cantiknya, hebatnya rumah dia, kereta sampai 3-4 biji. Kita pun teringin juga. Kita tak tahu dia diuji macam mana. Silat-silat sampai sembahyang pun tak dan, mengaji pun tak dan, zikir pun tak dan, nak ingat Allah pun tak dan. Yang kita ni pun boleh naik kereta, peraturan pun tak apa dah. Sampai juga masjid, sampai juga mengaji. Tapi orang yang kaya-kaya dia tak ada mengaji. Orang yang senang-senang ni dia tak ada mengaji. Cuma dia seronok apa dia? Dia seronok pergi buat umrah dengan buat haji. Hak tu ada. Orang yang senang dia tak ada mengaji, tapi dia seronok pergi buat umrah. Jemput semua pergi ke rumah, saya nak buat kenduri sikit, saya nak buat kenduri selamat sikit, baca Yasin, saya nak pergi buat umrah bulan 1. Katakanlah cerita saja. Lepas tu sekejap lagi bulan 5 pula cuti sekolah, nak pergi lagi. Setahun 2 kali. Saya ni kalau tak boleh pergi Mekah setahun 2 kali, saya hati tak tenang. Hati saya tak senang. Hati saya tak senang. Sebab saya duduk biasa pergi lama dah, 5 tahun dah turut-turut, setiap-tiap tahun saya pergi. Kalau saya tak boleh pergi ni setahun 2 kali, saya rasa macam hidup saya tak ada nilai. Allahu Akbar. Ada orang macam tu no? Ada. Bagus tak pergi buat umrah? Bagus. Tapi kalau ada jiran-jiran, ada orang yang susah, dia kena tanggungjawab depan Allah Ta'ala. No? Ada dalam kawasan dia tu ada orang susah, dia kena tanggungjawab depan Allah Ta'ala. Buat umrah tu bagus, dapat pahala banyak, tapi bantu orang lain lagi banyak besar pahala dia. Bahkan kalau sampai orang tu terpaksa meminta-minta, duduk rumah pun rumah sewa, anak 3-4 orang. Kalau orang yang senang tidak boleh bantu, jaga, dia kena jawab depan Allah Ta'ala. Jangan main-main. Kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak minta sumbangan sikit, anak saya nak pergi sekolah ni awal-awal tahun ni bulan 1 ni. Awal tahun ni guna duit banyak, bagi 50, bagi 100, tak boleh. Dia tak mencukupkan ataupun membantu orang tu secukupnya, dia kena jawab di hadapan Allah Ta'ala. Jangan main-main. Apabila melibatkan harta yang Allah ujikan kepada manusia, Allahu Akbar, kena tanggungjawab. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan apa yang Allah berikan nikmat kepada kamu, fahaddis, hendaklah kamu ucapkan. Ada yang kata ucap ini merangkumi semua perkara. Allahu Akbar. Iaitu tanda kita syukur tersebut dengan melakukan amal ibadah dan sebagainya, seperti mana yang telah ditetapkan oleh syarak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan sesungguhnya I'lamu ayat yang berbunyi, I'lamu annamal hayatun dunya la'ibun wa lahbun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah ibarat mainan, walahun, dan juga satu perkara yang melalaikan, dan juga wazinah, sebagai hiasan. Dan juga Allah sebut yang keempat, wa tafakhurum bainakum fil wa takasurun fil amwali wal aulad, iaitu manusia ini berbangga-bangga dengan diri dia, dengan orang lain. Wa takasurun fil amwali wal aulad, mereka ini akan berlumba-lumba untuk membanyakkan harta-harta benda mereka dan juga anak-anak. Allahu Akbar. Ni Allah ceritakan dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya dunia ini hanyalah sekadar mainan, dan juga satu perkara yang melalaikan manusia.
Wazinah, dan juga hiasan, perhiasan. Jadi Allah tunjukkan nikmat, Allah berikan nikmat kepada manusia. Tengok, Allah nak tengok adakah manusia ini dengan segala nikmat yang telah diberikan, adakah dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu dan juga ayah-ayah semua, sesungguhnya apabila Allah uji seseorang tersebut dengan pangkatnya, contoh, lagi besar pangkatnya, kena lagi banyak dia beristighfar dan juga lagi banyak dia kena zikir dengan Allah Ta'ala. Kalau orang biasa macam kita duduk biasa saja, kalau sembahyang 5 waktu, okey dah, orang kira okey dah, baiklah tu. Tapi kalau pegang jawatan lagi hebat, maka lagi banyak amalan yang dia perlu lakukan, lagi banyak zikir yang dia perlu lakukan. Kerana apa? Kerana takut banyaknya dosa-dosa yang dia tak sedar, yang dia terpaksa tanggung daripada orang lain. Bila duduk di tempat yang tinggi, semakin banyak tanggungjawab, maka kena semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena lagi banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga kalau ada harta yang banyak. Assalamualaikum. Kalau ada harta lagi banyak, dia kena lagi banyak bersyukur pada Allah Ta'ala, bukan semakin kurang. Kenapa? Takut ada harta yang dia tak jelaskan lagi, tak bayar zakat, ataupun benda yang bercampur dengan perkara yang syubhat. Lagi banyak harta dia yang dia kumpul, maka lagi tinggi dia kena dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat dia. Tapi kalau lagi tinggi jawatan dia sehingga kan dia tak sempat untuk buat amal ibadah, tidak sempat untuk istighfar, maka itu bukan dia. Kenapa? Allah nak uji dia. Allah nak uji dia, Allah akan tambahkan lagi masalah kat dia, sehingga kan dia terus tak ada nak buat langsung. Dia merasakan tambah-tambah kalau ada orang yang kaya, yang ada harta. Bila orang yang ada harta lagi banyak hartanya, maka sehingga kan dia boleh melalaikan dirinya daripada melakukan amal ibadah, sehingga kan dia rasakan bila dia bersedekah, dia membayar zakat, dia rasa yang tu boleh tampung perkara-perkara yang dia tinggalkan. Ada orang sampai tahap tu, sampai satu tahap dia merasakan apabila harta yang dia kumpul, dia ada tersebut, dia boleh bayar zakat, kemudian dia boleh bagi sedekah, sekurang-kurangnya mampu menampung dia yang meninggalkan, melalaikan dia daripada buat benda-benda yang lain. Tak boleh. Tak boleh, tak mampu nak tampung perkara-perkara yang lain. Tak mampu nak tampung puasa, sembahyang, tak mampu nak tampung. Walaupun dia sedekah. Apatah lagi kalaulah ada sebahagian orang dia suka cari harta, duit tambah banyak, dan dalam masa yang sama dia mempunyai hutang-hutang, tetapi dia tidak menjelaskan hutang-hutangnya. Dia usaha kalau boleh tak mau bayar hutang lagi, tapi dia sanggup nak pergi buat umrah ataupun pergi buat haji. Dia pergi dah buat haji, tapi dia tak puas. Terutamanya buat umrah lah. Boleh jadi ditakuti umrah yang dia buat tak diterima oleh Allah Ta'ala, sebab dia ada hutang dengan orang. Kerana hutang tu adalah fardu yang wajib dia kena bayar, tetapi buat umrah hanya sunat saja. Buat umrah sunat saja, tapi hutang wajib bayar. Tapi kalau dia menangguhkan hutangnya semata-mata saja
Tak mau bayar lagi, nak pergi buat umrah dulu. Tak boleh. Belum tentu lagi amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Tok Guru saya mengatakan, kalaulah kita ada hutang dengan orang tetapi kita tak mau bayar, tapi kita suka sedekah, Allah tak terima sedekah yang buat. Yang kita duk sedekah pada orang tu Allah tak terima selagi mana hutang kita tu tak selesai. Kalau kita hutang dengan orang 500, kita duk bagi kat sedekah kat orang lain. Okey, kawan ni mai daripada mana ni? Nu mai daripada Baling nu, rumah anak yatim. Kita pun bagi 20. Nah, bagilah kat kawan ni, bagilah kawan nu. Tapi yang hutang 500 tak boleh nak selesai lagi. Tok Guru saya kata Allah tak terima pahala sedekah tersebut, Allah tak bagi. Allah tak terima sedekah dia, Allah tak terima. Kenapa? Sedekah tu sunat, yang hutang tu wajib. Allahu akbar. No? Dan begitulah juga kita ni akan rasa gelisah kalaulah ada orang duk mai minta kat kita sampai tiap-tiap hari, selang sehari pun kita gelisah dah. Amboi, muka ni juga rasanya bulan lepas dia ni mai pula. Tu bulan lepas tu pun kita duk ingat lagi, dia duk mai pula, kita rasa gelisah dah. Betul tak? Kita rasa gelisah dah. Ni mai daripada mana ni? Kami mai daripada Sik tu. Rumah anak yatim. Rasanya pasal bulan lepas mai dah noh. Saya tanya balik tu, rasanya pasal bulan lepas ni rasa mai dah. Orang lain ku, ni saya tak mai lagi, saya baru mai. Tapi saya sama lah, saya tu kawan saya, no, kita rasa gelisah dah. Allahu akbar. Dan yang paling bahaya dalam satu hadis, kalaulah kita berkawan dengan orang yang kaya dengan niat kerana kita tahu bahawa dia tu kaya dan kita boleh dapat sesuatu imbuhan daripada dia, kita boleh dapat sesuatu kepentingan daripada dia. Dalam hadis Rasulullah mengatakan akan hilang 2/3 iman orang tu. Boleh hilang 2/3 iman orang tu apabila dia berkawan dengan orang yang kaya ataupun orang yang ada jawatan dengan harap mendapatkan kepentingan peribadi. Kalau kepentingan umum tak apa, kita pergi jumpa dengan dia nak minta sumbangan RM1,000 nak buat majlis, tak apa. Tapi yang ni untuk kepentingan peribadi. Kalau kerana kepentingan peribadi, boleh hilang 2/3 iman orang tu. Kenapa? Kerana dia duk mengharapkan daripada orang tu, dia tidak mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. No. Tu bahaya noh. Bahaya kalau kita kenal orang kaya dan kita teringin nak rapat dengan dia, kita kurang-kurangnya kita dapat imbuhan. Ataupun orang yang ada pangkat, orang yang ada jawatan yang besar-besar, kita pun seronok. Sekali lagi sekurang-kurangnya dia boleh tolong kira apa-apa. Allahu akbar. Kalau untuk kepentingan peribadi, takut-takut boleh hilang 2/3 iman seseorang. Allahu akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada sesiapa yang boleh jaga dirinya daripada terjebak dengan perkara-perkara yang haram. Kemudian walaupun Allah bagi kat dia rezeki yang banyak, dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur di atas segala nikmat Allah. Lagi banyak dia dapat, lagi banyak dia bagi. Yang tu betul. Tapi lagi banyak dia dapat, lagi sikit dia bagi, tak jadi. Bagaimana kisah? Habaq kata cerita ni antara kalaulah manusia fikirkan, Allahu akbar. Kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan isterinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha, iaitu suatu ketika Sayyidah Fatimah rasa lapar nak makan buah delima. Sayyidah Fatimah ni rasa lapar nak makan buah delima. Maka
mintalah daripada Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, abang ni cik teringin nak makan buah delima, tolong pergi cari sat. Tolong pergi cari sat buah delima. Sayyidina Ali dalam rumah tak ada apa, duit pun tak ada, nak pergi cari. Maka dia keluar daripada rumah menuju ke pasar, dan dia pun pinjam duit daripada peniaga tu 1 dirham. Dia pinjam duit 1 dirham. Pinjam duit 1 dirham. Dia keluar daripada rumah, dia pergi carilah peniaga buah delima. Maka dia pun sampai ke peniaga tu, dia pun belilah buah delima tu. Sebiji buah delima nilainya 1 dirham. Dia pun beli. Dalam perjalanan nak balik ke rumah dia, terjumpa pula dengan seorang lelaki. Lelaki ni jumpa dengan Sayyidina Ali. Wahai Ali, dia kenal Sayyidina Ali. Wahai Ali, aku lapar sangat. Aku dah 5-6 hari tak makan, tapi aku teringin aku teringin nak makan buah delima. Allahu Akbar. Aku teringin nak makan buah delima. Ni Allah nak uji Sayyidina Ali. Aku teringin nak makan buah delima. 5-6 hari dah aku tak makan, tapi hatiku teringin nak makan buah delima. Allahu Akbar. Maka Sayyidina Ali pun duk fikir, aku ni beli sebiji je tadi. Kalau aku pinjam duit kawan tu 2 dirham, aku boleh beli 2 biji. Bolehlah bagi kat pakcik ni sebiji, kat Fatimah sebiji. Tapi sekarang ni yang ada di tangan aku buah delima sebiji. Dia duk fikir, aku nak buat macam mana ni? Aku nak balik, tak pergi nak jumpa dengan Fatimah, aku rasa malu. Takut dia kecewa, takut dia sedih, tak boleh makan buah delima. Sayyidah Fatimah waktu tu dalam keadaan sakit, teringin sakit tu, dalam waktu sakit dia teringin nak makan buah delima. Tak tahulah, dia tak cerita pun kata mengidam ke tak. Mana tahu kot tengah mengandung kan waktu tu, Allah alam lah, tak tahulah kan. Tapi dia pun sakit, teringin nak makan buah delima. Kemudian pakcik tu pun sakit juga, tapi dia pun teringin nak makan buah delima juga. Allahu Akbar. 5-6 hari dah. Wahai Ali, aku 5-6 hari dah tak makan, tapi aku teringin nak makan buah delima. Boleh tak bagi kat aku buah delima? Sayyidina Ali pegang kata, aku ni ada sebiji ni je ni. Aku nak bagi kat hang ke aku nak balik bagi rumah aku jadi serba salah? Kalau aku takut lagi balik di rumah tangan kosong. Sayyidah Fatimah teriak, sedih, kerana tak reti jaga dia, kata tak sayang kat dia. Kita pun macam tu lah Kalau tak beli ke, hak mereka minta, orang perempuan minta, Allah rasa macam tak sayang kat dia. Tu begitu juga orang perempuan pun minta laki beli, kita pun suruh bini beli, tengok-tengok tak beli pun lupa. Tu macam tu, kerja pelupa sampai terus tu lah. Contoh lah kan, contoh. Jadi Sayyidina Ali dia duk risau ni, duk gelisah ni, nak balik ke tak ni, kan nak bagi. Kemudian kata, sat lagi lah aku kena balik, kena bagi tahu lain lah kat Sayyidah Fatimah. Maka dia pun belahlah buah delima tu. Belah buah delima, bagilah pakcik tu makan, sambil duk tengok pakcik tu makan sampai habis. Kemudian dia duk gelisah, aku nak balik ke aku nak pergi pinjam pula. Tapi dia tawakal lah, balik dululah. Dia kata, saat lagi Sayyidah Fatimah tanya, pergi mana pula? Lama sangat ni. Orang suruh pergi beli buah delima, bukan pergi tanam pokok delima macam kita lah. Pergi mana je ni, lambat sampai tera-tera ni. Orang suruh pergi beli roti canai, bukan suruh pergi buat roti canai. Tu yang lama lah. Kita pergi kedai roti canai, duk pergi bersinggah makan, sembang 2-3 jam baru nak balik. Tu mula nak marah. Tu contoh lah kan. Jadi Sayyidina Ali pun duk fikir macam mana nak buat ni. Maka dia pun balik di rumah, dia bagi salam. Maka Sayyidah Fatimah pun jawab salam. Kemudian dia tengok Sayyidah Fatimah mangkit elok, duduk elok ya. Sayyidina Ali pun terkejut, heran. Wahai Fatimah, bukankah tadi masa aku keluar tadi hang sakit, duk baring tak boleh mangkit langsung?
Hang sakit baring sampai tak boleh bangkit langsung, duduk atas baring itu je. Duk minta aku suruh beli buah delima ni, aku pergi sana tengok hasihat bah. Maka Sayyidah Fatimah kata, alhamdulillah, Allah membukakan hijabnya, Allah memberikan taufik kepada kamu, wahai Ali, wahai suamiku Ali. Sesungguhnya ketika mana kamu memberikan buah delima kepada pakcik seorang tu yang lapak buah delima tu, pakcik tu sembuh sihat, maka aku juga sembuh. Allahu Akbar. Dengan berkat buah delima yang kamu bagi pada pakcik tu, dia sembuh, aku pun sembuh juga. Allahu Akbar. Sayyidina Ali pun rasa, ya Allah, noh, sampai tu noh, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia boleh buat apa saja. Sambil dah duduk sembang dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah pun rasa seronok, sihat dah. Kemudian dengarlah orang ketuk pintu. Dia pun buka pintu, rupa-rupanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bagi salam. Maka Sayyidina Ali pun jawab salam. Kemudian dia bukalah pintu. Tengok-tengok Salman Al-Farisi ada di depan pintu dan pegang satu dulang dan ditutup dengan satu kain. Salman Al-Farisi ni tutup dengan satu kain. Maka Sayyidina Ali tanya, nak buat apa? Mai nak buat apa wahai Salman? Maka Salman kata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, aku diperintahkan oleh baginda Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bawa satu benda kepada kamu. Maka Sayyidina Ali pun buka kain tu, ada 9 biji buah delima. Ada 9 biji buah delima dalam talam tu, dalam bekas tu. Sayyidina Ali buka ada 9. Sayyidina Ali tanya kepada Salman, wahai Salman, pasal apa 9? Sepatutnya ada 10. Nah. Sayyidina Ali tanya, pasal apa 9? Sepatutnya ada 10. Kerana satu kebaikan yang buat akan dapat 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat kebaikan maka diberikan kepadanya 10 kebaikan. Nah. Jadi baru ada 9, mana satu lagi buah delima. Kemudian Salman kata, ni ada dalam gelangan baju ni, barulah dia keluar bagi. Sesungguhnya itulah yang diperintahkan oleh Allah dan juga baginda Rasulullah. Aku tolong mai bagi kat hang. Allahu Akbar. No, sampai tera tu no. Sampai tera tu para sahabat punya tawakal mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki semua Allah jamin. Tapi ada setengah orang dia tak yakin dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia usaha nak pergi tambah kaya sampai cucu cicit makan pun tak habis lah. Ada sampai 20 gerai tu, Allahu Akbar, satu gerai 500, kira cukup lah. Katakanlah lebih kurang macam tu lah. Hak tu pun makan tak habis dah. Allahu Akbar. Tapi tak boleh, tak puas, nak tambah lagi. Itu sifat manusia. Kenapa? Karena Allah rakamkan manusia ini wa tafakhurum bainakum. Mereka ni akan berlumba-lumba di antara orang yang kaya pula. Nak tunjuk siapa lagi lebih kaya. Nah, siapa lagi yang lebih kaya? Ada lagi hang buat macam ni, aku nak buat juga. Hang jangan tunggu, aku nak buat juga. Hang ada macam ni, aku pun nak buat juga. Hang ada helikopter, nanti aku pun nak beli juga, nak buat juga lapangan helikopter. Tak percaya, tunggu tengok. 5 tahun lagi aku punya projek ni dan berjaya untung, aku nak beli pula helikopter. Lepas ni nak beli kapal Islam. Tu lah contoh aja. Contoh dia macam tu lah kan. No? Allahu Akbar. Tu manusia, sifat manusia. Kenapa? Dia akan berlumba-lumba. Wa takasurum fil amwali wal aulad. Iaitu manusia juga akan berlumba-lumba menambahkan harta benda mereka dan juga anak-anak. Tu no. Tu Allah tunjukkan kepada manusia. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Itu sebahagian daripada sifat manusia. Bagi siapa? Bagi orang yang
berlumba-lumba atur orang yang lalai di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia boleh jaga amal ibadah dia, alhamdulillah. Tapi kalau dengan sebab hartanya dia tak boleh jaga, lagilah susah. Begitu juga ada yang Allah ujikan dengan kemiskinan dan kesusahan. Bukan zakat harta dia. Ada juga yang Allah uji dengan susah. Sehingga kan dia susah ni terpaksa juga dia pun sampai tak dan semayang. Sebab apa? Minta maaf lah, tak dan nak semayang. Ni orang mai ada bengkel ni ramai sangat tak dan nak berhenti semayang. Contohlah kan. Ataupun di gerai ni ada orang duk mai ni tak berhenti ni, tak dan. Kalau berhenti semayang tak lagi, orang duk tunggulah pula apa anu hak ni, tak ada orang lain. Sampai dia pun tak semayang. Susah pun. Katalah gaji, katakanlah dapat sebulan RM1,000, maka lagi susah dia. Kenapa? Allah akan tambahkan lagi kesusahan dia. Sebab apa? Sebab dia tidak melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan setakat yang ada harta banyak saja, yang tak ada harta pun Allah akan lalaikan lagi. Allah akan tambah lagi kerja, sehingga kan dia pun tak ada langsung nak buat amal ibadah. Itu ada juga no. Ada juga, sehingga kan dia susah. Yang ni lagi teruk, di dunia pun susah, terpaksa kerja dengan orang. Terpaksa kerja dengan orang, no? Terpaksa kerja dengan orang. Kalau tak buat sikit, tuan marah, pindah, pi tukar, pi talin pula. Allahu Akbar. Di dunia pun susah, di akhirat lagi susah. Allahu Akbar, no? Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan berbagai-bagai cara. Orang yang ada ilmu dengan cara orang yang ada ilmu, orang yang tak ada ilmu dengan cara tak ada ilmu, orang yang ada harta dengan cara ada harta, orang yang sihat dengan cara sihat. Waktu sihat tak dan nak zikir pada Allah Ta'ala, tak dan nak boleh istighfar, nak boleh selawat, nak boleh tahlil pada Allah Ta'ala pun tak dan. Orang panggil pi buat tahlil pun, pi kenuri tahlil pun tak dan. Punya sibuk, no? Hajat orang panggil pi, dia ada masa tapi saja dia pi cari benda lain yang terpaksa dia, yang dia tak mau tangi nak pi. Sebab apa? Sebab Allah dah tutup hati dia, dia pun tak dan nak pi tolong orang. Dia nak jaga peruyuk nasi dia dulu, parut dia dulu. Lepas tu tak apalah, kalau dan kita apilah. Tu ibarat dia, no? Dia nak jaga peruyuk nasi dia dulu. Kalau dia dengan masyarakat, hubungan dengan masyarakat tak apa. Tapi sehinggakan dia pun tak sempat untuk berzikir, berwirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar pada Allah Ta'ala, maka akan Allah tambahkan lagi masalah kepada dia. Itulah yang berlaku. Allahu Akbar, no? Jadi, dan juga zuhud ni, maksud zuhud ini ialah dari segi hukum maknanya bagi kita lah yang senang-senang ni. Bagi orang yang bertakwa, iaitu makan hanya sekadar sahaja walaupun benda yang halal. Makan hanya sekadarnya saja walaupun benda tu halal. Ni kalau boleh makan, subhanallah, tu dia 3-4 pinggan tak cukup lagi. 3-4 pinggan tak cukup. Tu maknanya kena jaga bab makan. Tu contohlah bab makan. Maknanya benda yang halal tersebut dia kena kontrol juga. Adapun orang yang warak, tak terlibat sama sekali dengan benda-benda yang syubhat. Apatah lagi yang halal pun dia kurang dah, tambah yang syubhat dia jaga sungguh. Yang halal pun dia jaga dah, tambah yang syubhat lagi dah. Antaranya kalau pi kedai, tengok orang tu semayang tak? Kalau tak semayang, ataupun dia dengar orang kata dia tu tak semayang, dia tak pi dah. Kalau dengar orang tu tak semayang, dia tak pi makan dah tu. Dia pi cari tang lain, tak apa. Dia pi cari tang lain. Kenapa? Syubhat. Tambah-tambah peniaga pasal malam, lagi banyak syubhat. Kalau mereka semayang, alhamdulillah. Kalau mereka tak semayang, time waktu untung sekali waktu maghrib. Waktu maghrib
habis sembahyang maghrib tu dia pakat terus keluar daripada rumah nak pi, ataupun keluar sebelum maghrib nak pi cari barang sampai dekat dengan waktu isyak baru nak balik rumah. Silat-silat hari bulan tak dan nak balik rumah. Kalau yang orang yang nak beli, yang hak menega tu telah lagi, sebab time tu tak ada nak pi sembahyang, sebab orang time tu lah yang paling ramai. Sementara daripada waktu maghrib tu sampai isyak, di antara waktu maghrib sampai isyak, lepas pada isyak tu orang kurang pekat balik lah. Orang pekat balik lah. Tu ibarat dia. Kalau dia tak ada sembahyang, maka kalaulah kita pergi beli, maka termasuk dalam syubhat. Makanan yang kita beli juga syubhat. Habis tu cara dia macam mana nak suci kan? Kena puasa. Kena puasa, kerana puasa itu membakar daging-daging yang terhasil daripada yang haram dan juga yang syubhat. Mana daging yang tumbuh, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh hasil daripada yang haram, sebagian ulama kata yang syubhat pun sekali lah, fannaru awla bih, dan api neraka itu lebih baik untuk dia. Jadi salah satu caranya ialah berpuasa boleh membakar daging-daging ataupun hasil yang tumbuh dalam tubuh badan manusia ini, boleh membakar daging-daging ataupun benda-benda yang haram dan juga syubhat tersebut. Allahu Akbar. Sebab itulah sebahagian daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan puasa untuk manusia semata-mata untuk manusia rasa. Biar manusia ni tahu mungkin ada benda-benda yang haram ataupun yang syubhat yang dia termakan semasa dalam tempoh 11 bulan. 11 bulan. Jadi Allah tarikkan supaya Allah nak bakarkan daging-daging tersebut dalam masa bulan puasa. Allahu Akbar. Dan juga kalau boleh kita puasa lah juga, puasa-puasa sunat hari kebesaran paling kurang. Kalau rajin Isnin dengan Khamis. Kalau rajin tu, tapi nak rajin tu yang nak mula tu yang susah tu. Dan boleh mula tak apa dah. Boleh mula tak apa dah, tapi dan nak biasa mula tu, time tu lah kenuri pun banyak. Buat-buat kena kenuri hari Isnin, kena kenuri hari Khamis. Time aku puasa hampa nak buat kenuri, hampa ni tak reti jaga sungguh. Tu lah. Time tu lah. Yang tuan rumah pula kata memanglah saya buat kenuri hari Khamis ni sebab saya tahu ramai yang puasa, jadi save sikit bajet saya. Save sikit bajet saya. Allahu Akbar. Jadi save sikit bajet saya. Ada juga orang buat situ noh. Dia jawab macam tu. Dia kata lega 5 orang puasa, kalau seorang RM10 satu pala RM50 lah. Ada orang macam tu. Allahu Akbar. Itu nah. Allahu Akbar.